Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal 'azim, innallaha ghafurur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, pertamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita diberikan lagi ruang dan peluang untuk kita hadir ke masjid, dan insya-Allah kita menyambung kembali kuliah akidah dengan menggunakan kitab Aqidatun Najim fi Ilmi Usuluddin. Dan kita sambung pada muka surah yang ke-8. Surah 8 bagi bawah, yang kedua dari bawah. Masih lagi dalam tajuk debat antara Tahri dengan Imam Abu Hanifah. Kita bicarakan pada pertemuan yang lalu, dia 3 pertanyaan. Kita telah membicarakan 2 pertanyaan, tinggal lagi 1 pertanyaan. Baik, duduk di muka surat yang ke-8, baris yang kedua dari bawah kata Dahri, dalam kurungan itu in bracket kata Dahri. Baik, jadi kita mulakan dulu dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Amin amin Allahumma amin. Baik, surat yang ke-8, baris yang kedua dari bawah. Kata Dahri, tinggal lagi pada aku 1 pertanyaan. Baik, jadi sebelum ini dah kita bicarakan 2 pertanyaan. Secara ringkas kita sebut pertanyaan pertama. Dahri tanya, kalau kamu kata Allah itu mawjud, maka sepatutnya yang mawjud itu ada tempat. Mana kena letak tempat di mana? Kalau manusia di bumi begitu, kalau binatang-binatang di bumi, ya. Kalau sekian itu tempat-tempat itu. Maka Imam Abu Hanifah jawab, jawapan itu ada pada tubuh kamu. Maka iaitulah ditanya balik, Imam Abu Hanifah tanya balik kepada Dahri, adakah pada tubuh kamu itu roh? Maka Dahri kata, ya ada. Maka kamu tunjukkan di mana roh dalam tubuh kamu.
Jadi dah kita boleh jawab. Kerana roh tu tak tahu duduk di mana, sama ada di kepala ke, di perut ke, seperti yang kita bicara dulu. Demikian soalan yang kedua. Dah ditanya, kalau kamu kata Allah itu wujud, maka sesuatu yang wujud mesti ada yang dahulu sebelumnya, dan nanti akan ada yang selepas daripadanya. Maka Imam Abu Hanifah jawab, jawapan dia juga ada pada tubuh kamu. Iaitulah pada diberikan misalan dengan jari, ibu jari. Maka ibu jari ini tidak ada yang dahulu daripada dia, tak ada depannya. Maka yang ini nak sebut bahawa tak ada dulu daripada dia. Demikian jari kelingking ini tak ada yang selepas daripada dia. Nak sebut bahawa Allah bersifat dengan sifat qadim, tak ada yang dahulu daripada Allah. Dan kemudian Allah bersifat dengan sifat baqa, iaitu kekal, tak ada yang boleh lagi hidup, ataupun kita sebutkan tak ada yang kekal hidup, melainkan semua akan fana atau binasa atau mati seluruhnya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi seterusnya soalan yang ketiga, tinggal lagi pada aku satu pertanyaan. Katanya, nyata olehmu? Aku jawab insya-Allah taala. Maka dijawab oleh Imam Abu Hanifah, tanyalah olehmu, insya-Allah aku jawab. Maka katanya, apa kelakuan Allah sekarang ini? Kata Imam Abu Hanifah bahawasanya engkau ini terbalik pekerjaan engkau. Sayyidnya bahawa adalah yang menjawab itu di atas mimbar, dan yang bertanya itu di bawah mimbar. Mana asal ni dari itu atas mimbar, macam tu atas mimbar tu. Yang lain duduk di bawah ni, termasuklah Imam Abu Hanifah. Maka Imam Abu Hanifah jawab, balik tu keadaan dan itu balik. Sepatutnya yang bertanya duduk di bawah, yang jawab di atas mimbar. Jadi maka daharimu akulah, ya. Maka manakala engkau turun, aku naik. Imam Abu Hanifah kata kepada dahari, sebaik sebetulnya ia jawab di atas mimbar. Maka Imam Abu Hanifah sebut, engkau turun, aku naik. Nescaya aku jawab akan soal engkau. Maka turunlah kami tadi. Dan naik Imam Abu Hanifah atas mimbar. Maka tatkala duduk ia atas mimbar, maka bertanya dahari, maka jawab Abu Hanifah akan tanyanya dengan katanya, kelakuan Allah sekarang ini menggugurkan yang batil, seumpama kamu daripada atas ke bawah, dan menaikkan yang sebenar, umpama aku dari bawah ke atas. Maka lalu ada dia rasa kita ni kalah tu Allah tu mengalahkan Allah dia dan putu ujungnya. Maka kalah dah dari. Jadi nak sebut ketika kerana dahari tanya apa pekerjaan Allah ketika ni. Maka Imam Abu Hanifah nak mewujudkan satu, kita sebutkan situasi, kita sebut pergerakan. Maka pergerakan dari hak dahari turun daripada mimbar, Imam Abu Hanifah naik atas mimbar, maka itu adalah kerja Allah. Semua sama. Apa yang berlaku kepada kita ni semua adalah kehendak Allah. Bila kehendak Allah, maka itulah berlaku. Kita duduk dalam majlis ni pun juga kehendak Allah. Allah berkehendak untuk kita duduk hadir mari di masjid, duduk dalam majlis ilmu, kehendak Allah. Benarlah kita sebutkan niat kita daripada awal lagi, aku nak mari masjid, mayang Jumaat mari. Kemudian aku nak duduk dalam majlis ilmu. Maka itu semua dapat pahala belaka. Dan yang pastinya kita ada dalam masjid pada 3 dan saat ini dengan kehendak Allah berkehendak.
yang disebut sebagai apa tu, segala sesuatu itu dengan kehendak Allah. Kehendak kita ni macam-macam. Ada yang kita berkehendak kita tak dapat. Ada kita berkehendak nak mari lah, tapi macam-macam kita sebut halangan-halangan, sehinggalah kita tak dapat mari. Hak kita tak dapat mari lah. Hak kita tak dapat hadir. Kan sunat pula. Mari dekat dengan maghrib pun mari sunat. Tadi banyak penduri 3-4 orang pergi makan penduri. Kan kambing golek macam-macam masuk dalam contoh kan. Maka malam maghrib jadi ni kita ada ni lah. Tak ada apa boleh jadi kan. Tak ada ni. Selalu amal. Hari tak amal. Kau senang buruk kan. Malam maghrib tadi mari nak buruk memang kan. Kira nak 25 minit masuk tanda. 2 minit masuk tanda gitulah. Kalau kata apa senang buruk, Kelantan panggil curug. Curug ni kira nak berak air. Apa tu berak cair tu kan. Bulu berak tu. Baik. Jadi itu adalah kita sebut di sini Imam Abu Hanifah sebut itulah kerja Allah masa tu. Karena tanya maka adalah butuh hujah dah habis. Menanglah Imam Abu Hanifah kalaulah dah hari. Imam Abu Hanifah yang kita sebut dulu ni bahawa masih lagi kecil lagi lah, anak remaja lah, masih remaja. Tapi Allah beri kelebihan kepada Imam Abu Hanifah. Berdebat mudah ya. Jawapan Imam Abu Hanifah ni mudah. Allah beri ilham. Ya, boleh jadi bukan kata ulama ni tak dapat nak jawab, tapi kerana Allah berkehendak nak terbit jawapan itu daripada Imam Abu Hanifah. Baik. Kemudian habis itu kisah dia sambung sikit lagi. Ini pembahagian hukum dalam syariat. Kata musannif innal hukmal aqli, artinya bahawasanya hukum yang bangsa akal itu bermula makna hukum. Makna bagi dulu cerita. Bermula makna hukum itu iaitu mengisbatkan suatu pekerjaan atau menafikan dia. Dan yang menghukumkan dengan isbat atau nafi itu ada kalanya syarak, dan ada kalanya akal, dan ada kalanya adat. Maka hukum hari 3 lah. Satu yang paling tinggi adalah hukum syarak. Yang kedua hukum akal. Yang ketiga hukum adat. Sebab itulah terbahagi hukum itu kepada 3 bahagi. Pertama hukum syarak, kedua hukum akal, dan ketiga hukum adat. Dan hanya sungguhnya menyimpankan oleh musannif atas hukum akal, tiada hukum syarak dan tiada hukum adat. Kerana bahawa berkehendak menghukum atas zat Allah Ta'ala itu dengan hukum akal jua, tiada dengan hukum syarak dan adat. Maka takrif hukum akal itu iaitu mengisbatkan suatu pekerjaan bagi suatu pekerjaan atau menafikan dia daripadanya daripada ketiadaan, terhenti atas berulang-ulang cuba, dan tiada terhenti atas hantar oleh yang menghantarkan. Baik, maka hukum akal ni dalam nak mengenal Allah. Kita sebut dulu bahawa kalau ditanya kepada kita apa tanda yang apa bukti kamu kata Allah itu ada. Kalau hukum syarak mau kena mari ayat Quran atau hadis Nabi, atau disebut dalil nakli, maka tak boleh amali. Tak boleh amali ayat Quran, tak boleh amali hadis Nabi, tak boleh amali. Maka sebenarnya lulus dengan akli, hukum akal. Cukup kalau sekiranya dia kata wujudnya Allah, adanya Tuhan dengan adanya diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kita baca
dan pada diri kamu apakah kamu tidak memerhatikannya. Maka wujud kita, ada kita ni dekat dengan kita lah. Ada kita ni sebagai tanda adanya Allah. Kalau hak besar ada alam ni lah. Sebut ada alam ni sebagai tanda bukti wujudnya Tuhan Allah. Adanya Allah. Cukup lulus. Dulu iman. Itu kata hukum akal atau dalil akli, secara dalil akli. Kalaulah dulu secara dalil akli, amal lagi ramah tak dulu lah. Ramah tak dulu katanya. Mu kata Allah tu bersifat dengan sifat tidak. Mari dalil. Mari dalil ayat Quran. Tak dulu iman. Tak sah lagi iman dah. Maka cukup sekadar disebutkan secara akli. Akal dia terima. Akal dia terima, maka secara secara langsung keimanan itulah. Iman sebagai tanda benar pada iman. Dan keluar dengan kata tiada terhenti atas berulang-ulang itu hukum adat, karena ia terhenti atas berulang-ulang. Dan kalau kata tiada terhenti, kalau dan keluar dengan kata tiada terhenti atas hantar oleh yang menghantarkan dia, itu hukum syarak, karena ia terhenti atas orang yang menghantarkan dia, yakni syarak menghantarkan dia, dan tersimpan hukum akal itu pada 3 bahagi. Seperti lagi akan datang sebelumnya. Dan hukum adat itu iaitu mengisbatkan suatu pekerjaan bagi suatu pekerjaan, atau menafikan dia daripadanya dengan wasitah, cuba-cubakan dia dengan berulang-ulang, dan tersimpan dia pada 4 bahagi. Pertama, ditambatkan wujud dengan wujud, seperti ditambatkan wujud kenyang dengan wujud dimakan. Itu adat. Hukum adat ni kita nak beri supaya jelas, supaya nampak. Hukum adat ni makan, adat dia kenyang. Minum pun hilang-hilang dah tu makan. Lagi apa lah? Adat. Secara adatnya, menurut adat begitu. Dan tidak semuanya menurut adat itu, Allahumma salli ala Muhammad, apa kita sebut sempurna itu adat. Kan? Ada orang tak makan, tapi kerana Allah beri kenyang walaupun tak makan. Ada orang makan tapi tak kenyang-kenyang. Ini jin makan. Dia makan, bukan dia makan, jin makan. Tak tahulah. Baik, maka ada wasitah atau ada jalannya. Tapi adat tu begitu, dan adat tu diterima. Diterima. Hukum adat itu pun juga diterima. Bukan kita kata adat ni. Hatta mari dalam perkara fiqh pun diterima hukum adat. Sesuatu adat ataupun sesuatu yang menjadi adat ni hak kebiasaan. Kebiasaan yang berlaku, yang dilakukan dalam masyarakat, selagi tidak bertentangan dengan hukum syarak, maka ia lulus atau harus boleh. Dan macam baru-baru ni nisfu Sya'ban, adalah kita sebut, kerana dia bukan datang daripada syarak. Sebab itu kalau daripada pihak yang menyerang tempat-tempat yang baca Yasin 3 kali malam nisfu Sya'ban, mereka serang, mereka kata tak ada dalil Quran dan hadis Nabi baca Yasin 3 kali malam nisfu Sya'ban. Kan? Itu hak syarak. Cuma kita jawab dari sudut adat, kebiasaan masyarakat Melayu kita. Lama dah, kerana dalam kitab pun orang sebut kitab amalan malam nisfu Sya'ban, Yasin 3 kali. Yang kita sebut sebelum kita baca Yasin 3 kali, kan kita sebut secara sepintas lalu
supaya dia benar keluar daripada yang kata bid'ah. Benar Yasin 3 kali itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW pada malam nisfu Sya'ban. Sebab itu kita tidak meletakkan Yasin 3 kali malam nisfu Sya'ban itu sesuatu kemestian atau keperluan atau wajib. Siapa nak baca, baca. Siapa tak mau baca, tak apa. Cuma kita isi dia yang kata adat tadi lah, menjadi kebiasaan masyarakat kita. Malam nisfu Sya'ban 3 kali Yasin. Dan jadi adat, kebiasaan. Baik. Dan hukum kebiasaan tadi selagi mana tidak bertentangan dengan syarak. Bertentangan dengan syarak. Kita tak kata wajib. Kita nak hiasi atau memperbanyakkan amal tu malam nisfu Sya'ban tu dengan baca 3 kali Yasin. Kan? Jadi adakah tidak boleh? Tak boleh ke boleh? Tuan-tuan nak jawab tuan-tuan, boleh ke tak boleh? Tuan-tuan nak jawab, tak boleh. Ada hadis suruh. Dia bagi hukum menurut mazhab kita Syafi'i, al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal satu perkara adalah harus, sehinggalah datang dalil yang mengharamkan dia. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal satu perkara adalah harus. Apa pun mari harus mari. Maka mari dalil haram, maka jadi haram dia. Maka kita tanya, lah ni awak mari dalil yang larangan Nabi baca Yasin malam nisfu Sya'ban. Ada jumpa juga mana ada Nabi larang? Tak ada. Jadi itulah mari kita sebutkan dia adalah perkara ikhtilaf, perkara khilaf, perbezaan pandangan. Jadi bila perbezaan pandangan sepatutnya tasamu berlapan dada. Hampa nak baca Yasin, baca. Kami tak mau baca Yasin pasal Nabi tak buat, jadi kami tak mau buat. Ada apa? Cuma masalahnya, yang jadi masalahnya, kami tak baca Yasin 3 kali sebab Nabi tak buat. Hampa baca Yasin kali ni bid'ah sebab Nabi tak buat. Itu jadi masalah. Kalau kata hampa nak buat, buatlah. Hampa kerana adab biasa hampa baca Yasin, baca Yasin. Kamu juga adab biasa kita malam Jumaat baca Yasin kan. Dan lain-lain lah kita baca. Kita ni memang masyarakat Melayu kita dengan Yasin ni akrab. Apa pun anak kita nak periksa, baca Yasin. Masuk rumah baru, baca Yasin. Umrah haji kan, baca Yasin. Lagi apa? Baca dekat orang yang dekat nak mati, baca Yasin. Amalan jemaah tu pun enggak kan. Semua Yasin kan. Ada Baqarah, ada. Sepatutnya masuk baru baca Baqarah. Tapi kalau bagi kita baca Baqarah sesurah Baqarah lembek 3 jam. Yasin dalam 20 minit kan, mau Baqarah 3 jam. Saya 3 juzuk setengah. Bukan 3 jam, 3 jam setengah. Boleh lah. Hampa buat dulu dah yang kata Yasin. Hampa kata masyarakat Melayu ni sikit-sikit Yasin, sikit-sikit Yasin. Malam Jumaat Yasin, orang nak mati Yasin, masuk baru Yasin, nak esok Yasin, semua Yasin lah tu. Kan? Ada suara ini. Benar orang dekat nak mati sebenarnya menurut kitab disebut surah Al-Rahman. Masuk baru suratul Baqarah. Kalau nak ikut itu cantiklah. Malam Jumaat dan harinya suratul Kahfi. Baik. Jadi masyarakat kita ni kita sebut adat akrab dengan Yasin. Jadi biasa, adat tadi biasa. Dan ayat Quran tersebut Allahumma salli ala Muhammad faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah olehmu apa-apa
Jadi dah kita akrab dengan Yasin. Semua Yasin lah tu. Jadi mudah bagi kita baca Yasin. Sebab itu malam Syakban kita baca 3 kali. Kenapa 3 kali? Supaya banyak. Nak baca 7 kali lagi bagus baca lah. Walaupun dia kata pasal apa baca 7 kali, pasal baca 10 kali. Pasal baca 3, dah kami nak baca 3. Salah di mana baca 3? Lainlah kalau jampi siapa. Ni baca Yasin, kita tanya Yasin tu daripada mana? Daripada Quran. Dia pun tanya pasal apa tak baca surah lain. Itu antara pertikaian bila mari hilah ni. Kenapa nak baca Yasin? Malah memang pasal apa nak baca Yasin? Pasal baca surah Kahfi. Sedangkan Nabi suruh baca surah Kahfi. Amal tanya sama juga lah. Bila mana seperti kan pasal apa baca 3 kali? Kalau tak nak banyak baca 7 kali. Kalau kami mampu 3, tak mampu 7. Kalau 7 rasa lembek kan. Detik dah 3 tu pun panjang dah lah kan. Jadi itu perkara ikhtilaf yang kita sebut tadi, ia dalam perkara adat kebiasaan masyarakat Melayu kita, dan ia adalah berkait rapat dengan utlu ma uhiya ilaika minal kitab, bacalah olehmu daripada apa yang kami turun daripada kitab. Kita baca Quran, Yasin itu daripada Quran. Maka boleh tak? Boleh. Walaupun pandangan yang menafikan apa tu kita sebutkan ialah Yasin malam Syakban kali itu, pada mereka tak ada beri apa, tak ada beri pahala apa. Tapi peliklah kenapa tak beri pahala apa. Sebab banyak hadis Nabi sebut tentang baca Quran. Kerana kita sebut mudah dalam perkara ikhtilaf ni, dalam wiri, zikir lepas sembahyang, doa lepas sembahyang, dan apalah yang ibadah yang bersifat umum. Ibadah yang kita nak isi masa mana tak jadi masalah, tak jadi salah. Baca Quran, baca surah apa pun, nak baca masa mana pun tak jadi masalah. Baik. Jadi kita sebut tadi itu sebagai, ialah kita nak kaitkan tadi, kerana ialah bila nisfu Syakban, marilah widi-widi hak yang pandangan yang bertentangan. Tentang kalau kata Yasin 3 kali juga, malam nisfu Syakban 3 kali. Kenapa baca 3 kali? Kenapa tak baca sekali? Kenapa baca Yasin? Kenapa ni? Dah kita jawab dah, aku nak baca Yasin. Daripada hampa tak baca langsung, baik aku pergi baca. Kan? Katanya mana gagal lalu tu hampa nak sebut apa? Lah kali mari tak ada sebut khusus suruh buat apa pada malam tu. Tak buat apa. Mana boleh dengan kita baca Yasin? Maksudnya tak ada hadis Nabi sebut suruh buat apa. Suruh baca Yasin pun dah, suruh zikir pun dah. Lah kali tu senang. Tengok orang baca Yasin mesti dia kata, oh aku tak terima mana. Tengok orang baca Yasin. Tak apalah, pasal perkara ikhtilaf. Jadi kita pun tak kata mereka tak mau baca Yasin tu, tak apalah. Cuma yang jadi apa itu masalahnya, kalau mereka tak mau baca, cuma mereka pertikai yang kita baca. Cuma yang pasti kita baca daripada Quran ni dapat pahala dengan baca Quran. Tak ada lah mari kita nak sebut dengan baca Yasin 3 kali ni sekian dapat fadilah tu, fadilah ni. Tak ada sebut, kita tak sebut. Dan saya pun sendiri sebut masa mula kita nak baca Yasin. Tak ada sebut fadilah khusus, tak ada. Kerana dalam perkara fadilah ni mesti wali kepada Nabi. Maksud ada hadis Nabi sebut. Kita tak sebut fadilah baca 3 kali sekian dihapus kalau Rasul-Rasul ni. Tak ada. Mati jalan iman. Hak tu doa niat kan setiap kali itu ada 3 disebut kepada kita. Yasin pertama dengan niat sekian,
Yes yang kedua dengan niat sekian, yes ketiga dengan niat sekian. Tak niat pun tak apa. Bukan dengan niat tu, bila niat tu dapat. Niat berdoa ni, kita berdoa, apa pun kita berdoa, ya nak beri Allah. Ya nak apa itu istijabah, nak menjawab doa, nak berkenan doa Allah. Kita nak doa apa doa selagi doa itu baik. Jangan doa yang tidak baik. Baik. Jadi kita sambung sikit lagi. Mana dah? Hukum adat terbahagi 3. Seperti ditambahkan wujud kenyang dengan wujud makan. Jadi bila makan kenyang. Lagi dah yang lain adat. Dan bila minum, bila dahaga tekuk minum, hilang dahaga. Hak mudah tu lah. Biasa kita memang tiap-tiap hari kumpul kita makan. Hari ni pun banyak mana dah kita kenyang kan. Banyak kali dah kita kenyang. Pagi sarapan tadi kita makan kenyang dah. Kan tengah hari pula kambing golek pula kenyang pula kan. Banyak kali makan betul. Dia bagi contoh pun kita makan. Ambil contoh yang harian kita dulu. Baik. Kedua, ditambahkan Adam dengan Adam. Tadi tambah wujud dengan wujud. Bila makan kenyang. Kedua, ditambahkan Adam dengan Adam, seperti ditambahkan tiada kenyang dengan tiada makan. Bila tak makan, tak kenyang. Adam dengan Adam, tiada dengan tiada. Ketiga, ditambahkan wujud dengan Adam, seperti ditambahkan wujud dengan Adam, ada dengan tiada, seperti ditambahkan ada sejuk dengan tiada selimut. Sejuk ada selimut. Keempat, ditambahkan Adam dengan wujud, tak ada dengan ada, seperti ditambahkan tiada hangus dengan sebab wujud manik, iaitu basah. Tiada hangus ataupun terbakar dengan sebab manik yang mencegah hangus, iaitulah basah. Itu adat. Mana adat ni kebiasaan. Boleh berlaku dak basah, hangus, terbakar, ya boleh berlaku. Boleh berlaku dak makan tak kenyang, ya boleh berlaku. Itu adat. Maksud kita sebut kebiasaan yang begitu. Bila Allah berkehendak, hukum adat itu berlaku sebaliknya. Kebiasaan itu tidak menurut kebiasaan yang disebut khariqul adat, mencari adat. Mencari adat kita sebut yalah, bila kena golok tikam semua habis keluar tu betul, tapi tak mati. Adatnya keluar ni darah ni tak mati, 3 hari dah mati. Pasal tadi kerana nak beri mati juga Allah tak berkehendak mati. Itu kita sebut jatuh tingkat tinggi. Tinggi dia. Apa tinggi 10 tingkat. Terjun tingkat 10. Bukan saja terjun itu memang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa hum diri. Ni kita kata bukan sengaja. Boleh jadi kita tergelincir mana, licin pun terjun jatuh. Tingkat 10 bunyi pun pasal tingkat 10 bom jatuh. Tapi tak ada apa. Adat ni tinggi tu tuan-tuan, bukan bang. Memang 10 tingkat ni dia kata sepai dah. Tingkat 10, tingkat 1 gaduh lagi 10, tapi tak ada apa. Boleh. Itu khariqul adat, yang mencari adat. Jadi perkara mencari adat itu lawan hak adat ni biasa, kebiasaan. Bila makan kenyang, bila tak makan tak kenyang. Tapi ada orang tak makan tapi kenyang. Kan bukan puasa lah, puasa tu biasalah. Kan puasa tu kadang-kadang kerana biasa dia puasa, jadi dia tak ada apa. Kita baru nak puasa, hari biar apa. Itu biasalah. Daripada orang yang dah keluar daripada kebiasaan lapar orang biasa,
dia dah biasa puasa, jadi tak ada apa, tak berasa lapar apa. Ada, kenapa tadi? Ada sampai kepada keluar daripada ada kebiasaan. Baik, jadi situlah kita berhenti hukum adat, dan nanti datang seterusnya dan hukum syarak. Dan hukum syarak ni kita sambung lepas bayar. Kita apa siapa saja. Ke depan tu puasa lah. Lepas puasa kita tak baca kitab dah, kita tutup kitab. Yang ada pun tazkirah sajalah, tazkirah Ramadan. Lepas tu tazkirah Jumaat, kuliah subuh yang dua. Yang lain-lain kita isi dengan selayaknya dalam bulan Ramadan membanyakkan bacaan Al-Quran Karim. Kerana itu Imam Malik rahimahullah masuk saja bulan Ramadan tutup kitab, tutup pengajian tutup. Memang kita tutup pengajian. Mula bergelut dengan Al-Quran, mula baca kalau semua Al-Quran. Karena bulan bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan Al-Quran. Baik, jadi sekadar itu mudah-mudahan diberikan kefahaman akan apa yang kita bicarakan pada malam ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dalam golongan hamba yang benar-benar beriman dan bertakwa kepadanya. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa qina siratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi